Hello gang, welcome back to my channel, Huzari Halim. So kali ni aku nak cerita kat korang pasal Iron Bud Challenge. Okay, Iron Bud Challenge ni apa benda? Okay, first of all, Iron Bud Challenge ni kalau kat Malaysia dia dianjurkan ataupun macam mana? Diintroducekan, diperkenalkan oleh Iron Bud Malaya. Iron Bud Malaya ni adalah satu Facebook page. Okay, Iron Bud Malaya by Belut TV. Okay, so macam mana korang nak buat Iron Bud ni? Iron Bud Challenge ni? Okay, jom aku akan ceritakan lebih lagi tentang tu. Okay, apa yang perlu dan requirement yang korang kena ada. Okay, first of all, Iron Bud Malaysia ni aku rasa dia apa? Yang original Iron Bud Association. Yang tu by United States lah. Tapi kat Malaysia ni kita ada IBM, Iron Bud Malaya by Belut TV, dan dia ada buat Iron Bud Challenge dia juga. Apa benda yang kita kena buat? Benda yang korang kena buat adalah korang kena ride wajib sejauh 1600 km dalam masa 24 jam atau kurang. Okay? Kenapa 1600? Okay, so kalau pada pendapat aku, sebab kalau Iron Bud Association yang international punya, US punya, dia buat 1000 mile. So kalau kita convert jadi kilometer, which is sistem metrik kita 1600 lah. Tapi sama je lah, jarak yang sama. Okay? Cuma nak senang kira sebab kita guna sistem metrik kilometer. Okay? So syarat-syarat dia, perjalanan tu wajib 24 jam ke bawah dan melebihi 1600 km pun tepat-tepat ataupun lebih. So macam mana korang nak record apa benda ni? Nak record apa korang punya kilometer macam mana? So korang boleh record dengan cara mengambil gambar resit isian minyak, ataupun korang beli barang dekat Shell ke apa benda. Lepas tu dengan gambar odometer kau, gambar mileage tu lah, mileage kau kena snap. Okay, tu bukti dia untuk setiap checkpoint. Lepas tu untuk daripada mula sampai habis, kalau boleh setiap berhenti tu pun korang snap pun okey juga supaya record korang kan. Lepas tu laluan yang boleh digunakan, tak kisah highway ke ataupun highway jalan bandar sikit ke, korang campur-campur. Okey, ingat yang syarat pertama tu 1600. Okey, dia bukan cakap pasal jalan yang kau guna, tapi jarak yang korang nak. Okey, so untuk record korang boleh guna aplikasi Relief. Aku tak tahu dia Relief ke Relife dia warna kuning. Nanti aku tunjuk kat korang macam mana aku buat. Okey, so app tu bagus, dia boleh keep track korang punya location, ambil gambar pun boleh, dan berapa masa korang buat dalam masa tu boleh keep track. So kita kan 24 jam kan, so boleh tengok lah korang dah lebih ke belum. Okey, so aku nak cerita kat korang sebab aku pun baru balik daripada buat Iron Bud Challenge ni. So aku boleh cakap lah apa yang kena ada sebelum tu dan selepas. Okey, first of all, korang kena ada motor yang berdaftar. Okay, untuk persiapan, first of all korang kena ada plan. Okay, road mana korang nak ambil. Okay, dari mana ke mana korang buat dulu lah guna kalau korang guna Google Maps, dia boleh letak A, B, C, berapa perhentian yang korang nak buat. Sampailah cukup. Korang kira-kira dulu, jangan main redah je takut tak cukup kan. Dalam masa berapa banyak yang diperlukan, itu korang kena ada lah, korang kena plan. Motor kena ada, dan persiapan daripada segi fizikal dan mental. Okay, mental ni mula-mula aku boleh cakap mula-mula korang excited, tapi dah separuh tu, dah nak habis tu, bila nak habis ni macam tu. So daripada segi tools pula, okay, make sure untuk maintenance motor korang. Okay, sebab kena 1600 kan. Kita dalam, tak tahu lah kalau korang, tapi kalau aku memang maintain motor aku 2000 kilo aku akan servis. So sebelum korang pergi tu dah boleh servis dulu. So tak payahlah nanti bila tengah perjalanan tu korang sibuk-sibuk nak tukar minyak hitam ke apa kan. So balik nanti boleh servis balik. Okay, so sebelum tu dah tukar minyak hitam siap-siap, balik nanti boleh buat balik. Sebab dia 1600, kita tak sampai 2000 pun. Lepas tu korang kalau boleh standby tools yang sepatutnya lah untuk risau kalau apa-apa jadi kan. Spana ke, pelayar ke apa tu, cacing tayar, inflator tayar untuk angin takut tayar bocor semua. Okay, phone korang kena ada. Phone mesti kena ada lah sebab korang nak record apa semua, nak ambil gambar apa semua kan. And then phone yang aktif dengan data supaya korang boleh share location tu, share record map tu. Nak buka map lagi pun makan pakai data lah. Okay, memang betul bila korang gerak tu, kalau boleh korang share kat orang-orang terdekat. Okay lah, kan WhatsApp sekarang adalah location. So korang share 8 jam sikit, boleh share 8 jam kan. Dah habis, share lagi supaya orang tahu keberadaan korang kat mana. Okay, dari segi minyak pula. Okay, tadi bukan minyak hitam minyak petrol. Setakat ni pada pengalaman aku, kalau minyak motor korang, tangki minyak motor korang adalah 4 liter dan ke atas, bagi aku dah cukup madai dah. Sebab sekali je yang aku kena isi guna botol, yang aku bawa standby. Waktu tu aku sendiri yang tak isi. Padahal sebelum checkpoint tu ada petrol tapi aku tak isi. Tapi nak sampai tu patutnya sempat, tapi nak play safe lah. Okay, so kalau daripada segi minyak, kalau korang 4 liter dan ke atas, bagi aku cukup lah. So mana-mana kau jumpa kau isi, mana jumpa isi je petrol. Okay, kalau peralatan daripada segi apparel ataupun equipment yang korang kena ada. Okay, helmet,
Kalau boleh korang, kalau korang nak pakai 2 helmet pun terpulang kat korang. Macam nak cakap helmet kalau boleh korang biar visor tu yang siang malam punya. Okey. Kecuali lah kalau korang nak pakai 2 helmet korang nak pakai 2 helmet, satu visor siang, satu visor malam. Sebab apa? Korang 24 jam tau. So ada separuh hari tu memang panas gila, separuh hari tu sejuk gila ataupun gelap gila. Laluan korang pun kadang-kadang ada masuk hutan, ada masuk jalan gelap, jalan bukit. Okey. So helmet, visor tu make sure clear. Okey. Macam aku hari tu aku pakai terpulang lah, korang nak pakai open face ke, nak pakai full face ke, terpulang kat korang yang korang selesa. Okay. Lepas tu kalau korang ada macam kau tahu balaclava yang pakai ada macam ski mask tu kan. So kalau ada tu selesa juga pakai. Sebab kalau korang ride jauh, korang pakai mask macam ni tak sesuai. Better pakai tutup tu. Sebab kau nak jalan, kau nak selesa, ni kau nak tutup bedah abu-abu semua. Bila korang jalan jauh, kalau siapa yang selalu ride jauh kan, bila korang tak tutup visor, tak tutup mulut ke apa, ada banyak tau serangga-serangga datang tau. So korang daripada ada kepala tu dah kena tutup. Kalau korang nak jenis yang suka pakai shades ataupun goggle tu, terpulang lah kat korang. Okay, lepas tu daripada segi badan, jaket yang sesuai, yang selesa, yang ikut korang. Nak pakai yang full set pun boleh, nak yang kalau boleh yang taklah nipis sangat, tak selesa sampai korang tak boleh nak gerak ikutlah terpulang. Nak pakai full apa tu panggil riding suit pun sekali lah. Safety first. And then jangan lupa bawa baju hujan. Okay, mesti akan pakai dalam 24 jam tu. Kalau rezeki korang dapat 24 jam tak hujan langsung, memang Alhamdulillah. Tapi aku baru first time dah kena dah. Baru berapa jam dah hujan. Lepas tu tak hujan balik, lepas tu hujan balik. So cuaca tu kena predict juga lah. Tarikh yang korang pilih tu. Tapi entahlah, aku benda-benda tarikh ni aku tak, entah jalan je lah. Kau nak fikir tarikh pun sama je Malaysia kan. Okay, lepas tu make sure korang ada glove. Okay, glove yang sesuaian. Okay, kalau korang nak glove, make sure kalau boleh at least half finger lah. At least kan, kalau korang tak selesa. Sebab apa aku suruh pakai glove? Sebab ni ni bukti dia. Bagi aku tahu bagi korang benda ni biasa je. Apa ni kan, burn ni. Sebab aku pakai jaket. Pasal bila kita ride macam ni, kita ride kita menunggang macam tu kan kita kan. So yang ni terangkat sikit, jaket terangkat kan. Yang ni glove, yang ni terbakar. So benda ni kalau korang ride sejam, setengah jam macam korang pergi kerja, tak ada masalah. Tapi bila korang 4, 5, 6 jam kena matahari, dia akan burn tau. Dia punya sakit melecur. Okay. So dapat jaket yang betul-betul tutup, tapi pun dia akan kena juga. So tak nak cakap apa. So that's why bayangkan kalau korang tak pakai glove, yang ni korang dah macam ni tau. Macam ni nampak So ini yang korang kena tahu lah. So tak semuanya senang. Maksudnya takkan kau balik tu elok je, mesti ada something, side effect dia apa semua. And then daripada segi kesihatan, mesti kena, kalau boleh kena fit. Dan maksudnya fit bukannya fit maksudnya macam mana, fit and ready lah. Okay, daripada segi persiapan, korang kena tahu lah, korang takkan tidur selama 24 jam. Korang takkan tidur. So pandai-pandai lah korang fikir macam ni korang nak counter sleep pattern korang tu, sleep cycle tu. Okay, so macam aku dah, sebelum tu aku dah tidur awal, aku dah berjaga. Pasal aku sengaja tidur lambat supaya aku boleh bangun tengah pagi tu. Nak cakap pasal bangun tengah pagi, fikir pukul berapa korang nak keluar dalam masa 24 jam. Sebab aku punya setting, aku punya set yang gelap, aku punya masa yang gelap, kalau boleh nak kat tempat yang highway. Yang siang tu aku nak pergi tempat yang belakang macam Pantai Timur. Aku harap dapat siang tau. So sampai kat tempat gelap tu, ada separuh jalan tu aku dah terlambat sikit dan keadaan agak gelap. So korang kena pilih lokasi dan road. Saya cakap road korang tu korang kena pandai-pandai dengan timing yang betul. Kalau gelap malam tapi highway, macam highway plus tak ada masalah kan. So komplain. Lepas tu side effect dia, okay, korang memang akan sakit badan. Okay, daripada physical korang memang sakit. Macam korang workout lah kan. Balik-balik sakit macam tu lah. Okay, lupa nak cakap balik pada requirement yang Iron Bike Malaya dah set kan. Bila korang nak join ni kan, bila dia ada macam ada campaign ke, ada campaign nak kena buat ke. Okay, sebenarnya tak ada. Okay, korang tak payah tanya bila ke apa. Korang dah set, korang dah prepare apa yang macam aku cakap tadi tu, korang dah boleh gerak terus. Okay, and then terpulang. Korang nak group ride ke ataupun korang nak solo je. Okay, nak solo ride dia. Macam aku hari tu aku pergi seorang je. Sebab aku je kot dalam geng yang aku yang nak buat. Okay, and then kena fikirlah, kalau seorang apa baik dia, kalau ramai apa buruk dia, baik dia. Okay, so kena tu. Bagi aku kalau seorang, korang boleh ikut korang punya pace korang sendiri, letak korang. Tapi risiko dia apa, tak ada siapa nak tolong korang nanti. So benda tu korang kena keep in mind. Okay, and then dalam sepanjang perjalanan korang tengah buat tu, make sure tu lah macam aku cakap, record mileage korang, odometer korang. Okay, tu korang kena tahu. Sebab apa, nanti bila korang pas dekat Iron Bike Malaya, dekat Blok TV, dia akan semak lah korang ni betul ke legit ke tak legit kan. So dia akan kira balik.
Okay, so lepas korang nak submit, baru dia akan bagi korang kelayakan lah. So dia akan bagi korang set memento kalau korang nak. Macam sijil, ada frame, ada patch. Patch tu tampal kan, t-shirt and a sticker. Patch yang baju tu kan, patch yang baju, sticker tu tampal lah. So kalau korang layak, dia akan bagi. Tapi kalau korang layak dan jujur dan telus. Dan RM200 diperlukan. Itu untuk barang. Korang dah layak dah, korang dah dapat status dah yang korang ni dah achieve, korang achiever. Okay, yang barang tu kalau korang nak, korang belilah. Okay, tu pulang. Tapi waktu nak buat tu tak perlu bayar apa-apa. So korang just jalan je kalau korang dah ready. So nombor WhatsApp pun dia dah sediakan. Nanti aku akan letak link lah. Ataupun kalau korang nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Aku akan bagi tahu korang apa yang kena ada. Sebab aku dah buat, so aku boleh cakap. So aku tak nak lah berlumbuk dah cerita macam-macam kan. So sebabkan aku dah buat, aku boleh cakap lah. So boleh tanya aku apa-apa. Aku akan bagi tahu kat bawah, kat komen. Okay, so kalau tak apa-apa. Okay, so untuk video aku write tu, aku ada buat timeline. So aku ada record sikit-sikit. Aku ada ambil gambar apa semua untuk record aku ni. So korang boleh tengok kat video seterusnya. Alright, kat mana kat sini. Korang tekan video kat sini Alright, thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Adios.